Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afaiman bin Musaimi dari kelas DSI 5A. Seterusnya saya akan menerangkan tentang definisi zina. Okey, definisi zina dari segi bahasa ialah zina ialah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam kerana ia merosakkan nasab keturunan dan maruah manusia. Dan dari segi istilah pula ialah zina terbagi kepada dua kategori, iaitu zina hakiki dan zina majazi. Okey. Kata zina berasal dari bahasa Arab iaitu zanna yazni zinaan, yang berarti atal mar'ata min ghairi aqdin syar'in aw milkin. Artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syarak atau disebabkan wanitanya. Seorang para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeza redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Menurut Malikiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Audah, memberikan definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukallaf terhadap faraj manusia, iaitu wanita yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Yang kedua ialah menurut pendapat Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang diharamkan kerana zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Yang ketiga ialah menurut Hafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kubur, iaitu kemaluan seseorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar, iaitu tanpa paksaan, di dalam negeri adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya. Definisi zina yang dikemukakan oleh para mazhab tersebut secara esensi tidak ada perbezaan yang signifikan, kerana pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang kita tahu, iaitu yang pertama ialah adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis. Yang kedua ialah ada pun lelaki atau perempuan tersebut tidak ada dalam ikatan yang sah. Okey. Dari segi istilah pula ialah zina terbagi kepada dua kategori, iaitu zina hakiki dan zina majazi. Okey. Maksud zina hakiki ialah maksud zina hakiki ialah perbuatan zina tersebut merupakan salah satu dari dosa besar yang mana hukuman duniawi di sisi Islam adalah hukuman hudud 1 kali sebatan. Manakala maksud zina majazi adalah zina yang berpunca dari penyalahgunaan panca indera, mata, telinga, lidah, tangan dan kaki. Zina tersebut hanyalah dosa kecil dan tidak dikenakan hukuman hudud ke atas pelakunya, tetapi ia boleh mendorong kepada kemuncak segala zina, iaitu zina kelamin atau zina hakiki. Okey, jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahawa zina itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan merupakan dosa yang amat besar. Selain itu, perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani. Seterusnya kita pergi kepada dalil yang berkenaan dengan zina. Dalam ayat Al-Quran tentang zina disebutkan bahawa jangan melakukannya. Umat Islam bahkan tidak diperbolehkan untuk mendekatinya, sebab zina adalah perbuatan yang sangat dilarang, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar ikatan perkahwinan yang sah dikategorikan sebagai zina oleh kerana Al-Quran menjelaskan kepada manusia tentang zina ini dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Penerangan ayat di atas kita boleh ambil ialah dari surah Al-Isra ayat 32. Ia telah menjelaskan kalau kita dilarang untuk berzina, mendekati saja pun tidak diperbolehkan. Akan tetapi ayat ini tidak melarang untuk bergaul. Dikutip dalam buku Halal Haram Menikahi Wanita Berzina dan Hamil oleh Aini Aryani, yang disebutkan bahkan diharamkan seorang laki-laki yang beriman untuk menikahi wanita yang berzina, iaitu wanita yang masih aktif dengan kegiatan zina. Dengan demikian, wanita beriman juga tak boleh menikah dengan laki-laki pezina. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Az-zani la yakihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyah la yakihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang bermaksud laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris Aiman bin Mahsur. Nombor metrik DSI 202025553. Seterusnya saya akan masuk kepada hukum zina. Zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum zina adalah dosa besar dan diharamkan. Zina juga adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina adalah salah satu dosa besar setelah syirik dan membunuh. Hal ini dijelaskan lagi dalam surah Al-Furqan ayat 68 yang bermaksud, dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, iaitu membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, nescaya dia mendapat pembalasan dosanya. Seterusnya saya akan masuk kepada hukum bagi pelaku zina. Hukuman bagi seorang yang melakukan zina adalah dengan rejam atau dilempari batu sampai mati. Sedangkan pada pelaku yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Balasan bagi pelaku zina: 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia: zina dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis di atas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa para pelaku zina akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat. Adapun hukuman atau balasan dari perbuatan zina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa dalam berzina ada 6 bahaya yang mengikutinya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia juga cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina. Umurnya akan semakin pendek serta kekal dalam kemiskinan dan memendekkan umur. Di akhirat, murka Allah menanti, dihisab yang buruk serta mendapat siksaan di neraka. Kemudian para pelaku zina juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya perbuatan zina, yang pertama ialah pelaku zina akan kekal dalam kemiskinan dan tidak akan merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Yang kedua, pelaku zina akan terputus silaturahim, menjadikan sifat zalim, durhaka pada orang tua, mendapatkan nafkah atau pekerjaan yang haram, serta menyia-nyiakan keluarga dan keturunannya. Yang ketiga, pelaku zina akan rusak masa depannya. Yang keempat, pelaku zina dapat terjangkit penyakit berbahaya. Yang kelima, melakukan zina dapat merusak martabat pelaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hadapan masyarakat, sehingga pelaku zina tidak memiliki rasa malu lagi. Okey, seterusnya kaedah pelaksanaan hukuman pezina muson. Yang pertama, pezina muson. Pezina muson bagi pezina yang memenuhi ciri-ciri muson ialah baligh, berakal, merdeka dan pernah bersetubuh dalam akad nikah yang sah. Maka dia tertakluk kepada hukuman pezina muson, iaitu direjam dengan batu sampai mati. Hukuman pezina bukan muson: sekiranya seseorang itu berzina dan dia bukan muson, dia akan dihukum dengan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Hukuman zina adalah berbeza mengikut status pezina. Pezina yang sudah berkahwin secara sah dan telah menikmati persetubuhan dalam perkahwinan itu dikenali sebagai muson. Berzina yang belum berkahwin atau sudah berkahwin
tetapi belum merasai nikmat persetubuhan. Dalam perkahwinan itu, pesalah itu dikenali sebagai ghairu muson atau bukan muson. Hukuman mereka adalah seperti berikut. Yang pertama ialah bagi penzina bukan muson, hukumnya adalah sebanyak 100 kali sebatan. Hukuman bagi wanita pula ialah yang mengandung ditangguhkan sehingga tempoh penyusuan amat. Hukuman bagi penzina yang sakit ditangguhkan sehingga dia sembuh. Rotan yang digunakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, iaitu lebih kurang 1 meter panjang dan 1 meter garis pusat sebatang. Sebatang dibuat pada merata-rata tubuh kecuali muka, kepala, dada dan kemaluan. Sebatang mesti dilakukan secara sederhana, iaitu pegawai yang menjalankan hukuman tidak boleh mengangkat rotan itu tinggi hingga ke paras kepalanya. Pesalah dihukum dengan memakai pakaian yang nipis menutup aurat. Jika semasa sebatan dilakukan pesalah itu didapati tidak mampu menerima sebatan, maka atas pengesahan pegawai perubatan, sebatan itu perlu ditangguhkan sehingga pesalah itu sembuh kembali. Bagi hukuman yang sabit dengan ikrar atau pengakuan, pesalah boleh menarik balik ikrarnya ketika hukuman dijalankan. Hukuman ini adalah ketetapan Allah berasaskan firman-Nya yang bermaksud penzina wanita dan penzina lelaki hendaklah disebat dengan 100 kali sebatan, dan janganlah perasaan belas kepada kedua-duanya menghalang kamu dalam menegakkan agama Allah jika sekiranya kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yang kedua, bagi penzina muson, hukumannya adalah rejam dengan batu yang sederhana besar sehingga mati. Hukuman dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh orang-orang Islam. Hukuman bagi wanita yang mengandung dan orang sakit juga ditangguhkan, seperti dalam kes penzina bukan muson. Pesalah dikenakan pakaian yang menutup aurat. Bagi pesalah yang sabit kerana ikrar, mereka boleh menarik balik ikrar ketika hukuman berjalan. Hukuman rejam ini adalah ketetapan Allah seperti yang tertulis di dalam sunnah An-Nabi SAW, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW ketika baginda sedang berada dalam masjid. Dia memanggil Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Rasulullah tidak memandangnya, membalikkan diri kepadanya. Orang itu mengulang kata-kata itu sehingga 4 kali. Maka setelah ia mengaku sebanyak 4 kali, Nabi memanggilnya dan berkata, "Adakah awak gila?" Dia pun menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah bertanya lagi, "Adakah engkau muson?" "Adalah engkau muson?" Dia menjawab, Ya. Maka Rasulullah bersabda, Bawalah dia dan rejamkanlah dia. Maka kami pun merejamnya. Tidak halal darah seorang Muslim kecuali kerana salah satu dari 3 perkara: kafir sesudah beriman, berzina sesudah ihsan iaitu muhsan, membunuh nyawa bukan kerana nyawa kisos. Hukuman zina hanya dikenakan jika ia dilakukan secara sukarela. Jika ia dilakukan secara paksa atau dirogol, maka ia dikecualikan dari hukuman. Islam mengharamkan zina dan mengenakan hukuman keras ke atas pelakunya, kerana zina adalah perbuatan yang sangat jijik yang boleh meruntuhkan institusi kekeluargaan dan moral masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz bin Abdul Ajid. Seterusnya saya akan menerangkan tentang syarat-syarat pelaksanaan hukuman. Baiklah, jadi pelaksanaan hukuman zina bagi muhsan dan bukan muhsan mestilah memenuhi syarat-syarat berikut. Okey, jadi muhsan tu apa? Muhsan tu ialah orang yang telah berkahwin. Okey, jadi kita pergi kepada poin yang pertama ialah mukallaf, iaitu pesalah zina mestilah baligh dan berakal. Okey. Jadi sebab tu kanak-kanak dan orang yang tak berakal ni kita tak boleh hukum dia. Sebagai contoh lain, pemabuk.
Bagi pemabuk yang mabuk dengan sengaja tertakluk kepada hukuman zina jika memenuhi syarat-syarat. Tetapi kalau pemabuk tu mabuk tanpa disengajakan, sebagai contoh, dekat atas meja ni ada 2 cawan yang sama. Dia tak tahu yang tu adalah air arak, jadi dia minum. Jadi orang ni tak dianggap sebagai bertanggungjawab. Seterusnya, kita pergi kepada poin yang kedua, ialah tidak dipaksa. Sebagai contoh, lelaki dan wanita yang dipaksa untuk berzina. Sebagai contohnya, dia diugut untuk dibunuh, lalu dilakukan zina ni. Jadi kesalahan tersebut tidak akan dihukum. Okey, jadi seterusnya, zina tersebut tidak disebabkan kekeliruan, yakni syubhah yang dimaafkan syarak. Okey, jadi contohnya macam mana? Contohnya ialah ada seorang lelaki ni disangkakan isterinya sedang berada di atas katilnya. Lepas tu dia menyetubuhinya. Lepas tu dia dapat tahu yang wanita tersebut bukan isterinya. Jadi dekat sini berlakunya syubhah, yakni kekeliruan. Sebab terdapat ulama yang menetapkan saksi sebagai syarat nikah. Jadi sebabkan syubhah ni menyebabkan pelakunya berdosa tetapi tidak dikenakan hukuman. Okey, kita pergi kepada poin yang seterusnya. Yang keempat ialah kesalahan zina disabitkan sama ada melalui pengakuan atau bukti. Jadi bagi kaedah ni, pezina mestilah membuat pengakuan dengan bahasa yang jelas tanpa sebarang keraguan. Sebagai contoh, time dia nak bagi pengakuan ataupun ikrar di hadapan hakim, cukup dengan sekali lafaz sahaja. Baiklah, tadi poin yang keempat saya dah terangkan ialah melalui pengakuan ataupun bukti. Jadi kita pergi kepada syarat-syarat pengakuan. Okey, yang pertama ialah baligh dan berakal. Okey, jadi orang yang buat pengakuan hendaklah seorang yang baligh dan berakal. Okey, pengakuan ni tak sah kalau seorang tu gila ataupun mabuk dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah tanpa dipaksa. Okey, jadi pengakuan ni hendaklah dilakukan dengan pilihan sendiri tanpa dipaksa. Sebagai contoh, ada seorang ni dia kena paksa ataupun dia kena ugut untuk diberi pengakuan. Kalau dia tak buat pengakuan tu, dia kena pukul ataupun dia kena belasah ataupun dia diberi bahan yang menghilangkan ingatan, sebagai contoh dadah dan sebagainya. Jadi tidak sah pengakuan orang yang dipaksa kerana sabda Rasulullah SAW dalam kitabnya, Kitab At-Talaq, Allah mengangkat ataupun memaafkan kesalahan umatku yang melakukan sesuatu kerana tersalah ataupun terlupa ataupun dipaksa. Okey, poin seterusnya ialah yang ketiga, ialah ikrar ataupun pengakuan dilakukan secara lisan. Okey, jadi pengakuan ni hendaklah dilakukan secara lisan sahaja. Maksudnya kalau dia nak beri pengakuan tu melalui video ataupun bentuk tulisan, tidak akan diterima di dalam perkara hudud. Okey, yang keempat ialah ikrar hendaklah dilakukan berulang kali. Maksudnya apa? Ikrar ni ataupun pengakuan yang dilakukan hendaklah berulang kali di dalam perkara zina dan liwat, iaitu sebanyak 4 kali di dalam majlis yang berasingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Zahakim Muhammad Hafiz. Kini saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami dengan tajuk hukuman rejam. Okey, kita pergi kepada definisi rejam. Rejam adalah sesuatu hukuman hudud yang mana penzina yang telah berkahwin ataupun muhsan akan dibaling batu oleh orang yang lalu di hadapan mereka sehinggalah mereka mati. Maksudnya di sini ialah rejam adalah sesuatu perbuatan yang mana pesalah-pesalah zina yang sudah berkahwin akan dibalingkan batu kepadanya oleh sesiapa sahaja yang lalu di hadapan mereka sehinggalah mereka mati. Seterusnya kita pergi kepada dalil rejam. Dalil berkenaan rejam ini tiada di dalam Al-Quran secara khusus, tetapi ada diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad dengan kebenaran dan telah menurunkan Alkitab. Di antara perkara yang telah diturunkan oleh Allah ialah ayat rejam. Kami baca, kami pelihara dan kami faham. Apabila Rasulullah SAW merejam,
kami juga akan merejam selepas ketiadaannya. Namun aku bimbang setelah masa berlalu, akan ada yang berkata, kami tidak jumpa ayat rejam dalam kitabullah, yakni Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis tersebut dapat diterangkan bahawa hukuman rejam disahkan melalui ucapan dan tindakan Rasulullah SAW. Hukuman rejam juga telah dinyatakan di dalam Al-Quran, tetapi ayatnya telah dimansuhkan. Kita pergi kepada kaedah-kaedah hukuman rejam dijalankan. Yang pertama, bagi pesalah wanita digalakkan untuk menggali lubang jika disabitkan dengan bukti. Sekiranya disabitkan dengan pengakuan, maka lubang tidak perlu digali kerana membolehkan pesalah melepaskan diri sekiranya pesalah ingin menarik balik pengakuannya. Yang kedua, seluruh tubuh badan dibenarkan untuk direjam, sama ada tempat tersebut boleh membunuh ataupun tidak. Tetapi adalah lebih baik jika tidak dibaling pada bahagian muka, kerana terdapat beberapa hadis yang menegah untuk dilakukan pada bahagian tersebut. Yang ketiga, kawasan orang merejam mestilah tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Hal ini adalah kerana supaya jika terlalu jauh tidak tersilap baling, dan tidak terlalu dekat supaya tidak terlalu menyakitkan pesalah. Yang keempat ialah aurat pesalah mestilah ditutup ketika melakukan hukuman rejaman. Yang kelima, alat yang digunakan untuk merejam ialah dengan menggunakan tanah yang keras ataupun batu yang bersaiz sederhana sebesar tapak tangan. Orang-orang seperti pemerintah, saksi-saksi kes dan juga orang Islam yang berneka digalakkan untuk hadir ketika hukuman dijalankan. Perkara ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Sedikit info kepada poin yang terakhir. Mengikut sunnah, jika kesalahan tersebut disabitkan dengan pengakuan, hukuman akan dimulakan oleh pemerintah terlebih dahulu dan diikuti oleh saksi-saksi kes. Bagi kesalahan yang disabitkan dengan bukti ataupun saksi, rejaman akan dimulakan oleh saksi terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pemerintah, dan kemudiannya barulah orang ramai yang melakukan rejaman tersebut. Tajuk seterusnya kita akan pergi kepada kesalahan yang berkaitan dengan khalwat. Kita pergi kepada definisi khalwat. Perkataan khalwat diambil dalam bahasa Arab, iaitu khala, yang bermaksud berseorangan. Dari segi istilah pula, ulama menafsirkan sebagai berseorangan atau sebagai tempat menenangkan fikiran daripada pelbagai hal dengan hanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Seterusnya, ulama 4 mazhab fiqh iaitu Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i mentafsirkan bahawa khalwat dirujuk kepada hubungan suami isteri yang tinggal berdua-duaan, sama ada berlaku persetubuhan atau sebaliknya. Di dalam kitab-kitab fiqh dan juga hadis Rasulullah pula, khalwat merujuk kepada perbuatan atau bersekedudukan di antara pasangan yang ajnabi, iaitu pasangan yang belum ada sebarang ikatan yang menghalalkan kedua-duanya. Pengertian tersebut diambil menurut hadis Nabi SAW yang berbunyi, la yakhluna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin, yang bermaksud, janganlah bersunyi-sunyian seorang lelaki dan perempuan melainkan yang bersama perempuan tersebut
mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Merujuk kepada hadis tersebut juga, khalwat adalah bermaksud pengasingan diri di tempat-tempat terpencil dan tersembunyi oleh lelaki dan perempuan yang belum berkahwin atau berada berdua-duaan di dalam keadaan yang sumbang di tempat-tempat yang terpencil atau tersembunyi di antara lelaki dan perempuan yang belum bernikah. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis khalwat. Jenis khalwat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu khalwat sahihah dan juga khalwat ihtidak. Khalwat sahihah ialah khalwat antara sepasang suami isteri dengan berkumpul pada suatu tempat terhindar dari pandangan orang ramai tanpa keizinan mereka, yang mana ia membolehkan si suami melakukan persetubuhan tanpa wujud sebarang halangan. Halangan di sini terbahagi kepada tiga pula, iaitu halangan hissi, halangan tabi'i dan juga halangan syar'i. Halangan hissi ialah seperti sakit yang dialami oleh salah seorang pasangan. Halangan tabi'i pula ialah seperti wujudnya orang ketiga di antara pasangan tersebut. Dan akhir sekali, halangan syar'i ialah seperti wujudnya keadaan yang boleh menghalang pasangan suami isteri tersebut daripada melakukan persetubuhan secara syar'i, seperti salah seorang sedang berpuasa ataupun si isteri dalam keadaan uzur. Okey, khalwat ihtidak pula ialah berdua-duaan atau bersunyi-sunyian di suatu tempat yang tertutup serta jauh daripada pandangan orang ramai. Ia dinamakan khalwat ihtidak kerana terdapatnya suasana sunyi dan kedua-duanya bersunyi-sunyian di antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum berkhalwat. Hukum berkhalwat adalah jelas sekali haram dan membawa dosa besar. Larangan berkhalwat telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nur ayat 30 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan ayat 31 surah An-Nur yang berbunyi, yang bermaksud, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka, yakni daripada pandangan yang haram, dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka, atau bapa mertua mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara mereka yang perempuan, atau perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Okey, pada ayat ini jelas bahawa Allah menyuruh lelaki ataupun perempuan untuk menjaga aurat dan kehormatan mereka supaya tidak dipandang oleh ajnabi. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada hukuman undang-undang di Malaysia berkaitan dengan kesalahan khalwat. Okey, di Malaysia, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan ke atas pesalah khalwat. Ianya telah dinyatakan di dalam Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Okey, kes khalwat akan disabitkan dalam Seksyen 29 di bawah Enakmen Jenayah Syariah 1995, yang mana pesalah boleh dikenakan salah satu daripada 3 hukuman tersebut, iaitu
denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekian daripada saya. Kita teruskan dengan pembentangan berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan kesalahan zina. Seterusnya, salah satu isu semasa iaitu doktor ditangkap khalwat. Pada zaman era globalisasi ini, isu mengenai keruntuhan rumah tangga sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia dari seluruh pelosok dunia. Berita ini juga sering menjadi fokus utama di dada-dada akhbar. Minggu ini digemparkan dengan berita mengenai 2 doktor dipenjara seminggu dan denda RM2,700 di Mahkamah Magistrat Syariah di daerah Kemaman. Mereka yang berumur 26 dan 27 tahun itu juga berdepan hukuman dipenjara 2 bulan jika gagal membayar denda. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Islam Muhammad Fakhruddin Yusuf selepas pasangan itu mengaku bersalah mengikut Seksyen 31 di Akta Kesalahan Jenayah Islam, iaitu Takzir Terengganu 2001, iaitu berkhalwat. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa berkhalwat di sebuah rumah di Mak Cili, Kemaman. Pada jam 12.30 setengah hari 16 Mei lalu, terdahulu Muhammad Fakhruddin dalam penghakimannya berkata perbuatan menghampiri zina adalah jenayah berat. Zatul Iffah 2020. Di antara isu semasa yang boleh kita dapati ialah khalwat merupakan wasilah, iaitu jalan tempat berlakunya zina. Kaedah fiqh mengatakan apa-apa yang membawa kepada yang haram, maka ia juga turut haram. Selain itu, ialah kedua-duanya merendahkan maruah individu yang terbabit dan keluarga pasangan berkhalwat. Nama baik keluarga akan rosak dengan perbuatan ini. Membiarkan khalwat berlaku atas alasan tidak mahu mencampuri jenayah peribadi hanya akan mendorong berleluasanya kes zina dalam masyarakat. Apabila berlaku zina, akan berlakunya kes penculikan dan pembunuhan kanak-kanak yang akan membawa kepada pencerobohan maqasid Islam atau hifz an-nas, iaitu jaga nyawa. Malah perzinaan membawa kepada kehancuran maqasid keempat Islam, iaitu hifz an-nas, pemeliharaan keturunan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, isu saya ialah wanita pengsan selepas kena sebat satu kali setelah didapati bersalah melakukan zina. Okey, keduanya didapati bersalah melakukan zina dengan hukuman masing-masing 100 kali sebatan. Seorang wanita pengsan setelah menjalani hukuman sebat 100 kali ekoran didapati bersalah melakukan jenayah zina di bawah Undang-Undang Islam Aceh. Wanita itu adalah antara 5 orang yang dikenakan hukuman sebat di khalayak ramai kerana melanggar kanun syariat Islam di lapangan Tunang Bangsa hari ini. Memetik laporan, salah seorang daripada pesalah wanita yang didapati bersalah melakukan jenayah zina itu terpaksa dipapah oleh para petugas kerana pengsan sebaik sahaja selesai menjalani hukuman sebat 100 kali itu. Wanita tersebut kelihatan lemah dan tak berdaya menahan sakit sebaik saja selesai disebab oleh tukang sebab. Dia telah dipapah oleh petugas wanita untuk mendapatkan rawatan. Selepas diperiksa dan dirawat oleh petugas, perubatan wanita itu kembali normal. Di antara 5 pelanggar kanun syariat Islam, salah seorang perlu dipapah kerana pengsan setelah disebat 100 kali wakil wali kota itu. Dia menyebut kelima pesalah yang melanggar kanun syariat Islam tersebut itu Samsul Bahari dan Nurul Aini. Keduanya didapati bersalah melakukan zina dengan hukuman masing-masing 100 kali sebatan. Kemudian pesalah Mahathir dan Syekh Akbar Irham didapati bersalah melakukan kesalahan khamar dengan hukuman masing-masing 40 kali cabukan. Seorang lagi, Ibrahim Muhammad Alias Pak Kucik, disebat 75 kali cabukan kerana menyediakan tempat untuk jenayah zina. Seterusnya, isu penyelesaian penjagaan anak hasil zina.
Jadi kita pergi kepada definisi anak zina. Anak zina disebutkan di dalam bahasa Arab sebagai walad zina. Walad bererti bayi yang terlahir. Perkataan walad itu mengandungi makna untuk budak lelaki dan perempuan. Okey. Manakala ulama mazhab Asy-Syafi'i mentakrifkan zina secara istilah ialah memasukkan zakar ke dalam faraj yang diharamkan ke atasnya disebabkan perbuatan itu sendiri serta bebas daripada syubhah iaitu keraguan dan yang menimbulkan syahwat serta dikenakan hudud. Seterusnya kita pergi kepada data statistik. Daripada tahun 2012 hingga tahun 2016, jumlah remaja yang telah melahirkan anak luar nikah seramai 20,236 yang melibatkan remaja di bawah umur 18 tahun. Manakala dilaporkan sejak tahun 2010 hingga Ogos 2018, sebanyak 911 kes pembuangan bayi daripada 919 kes, 585 kes ditemui tidak bernyawa dan berbaki 326 yang masih hidup. Kebanyakan dari kes pembuangan bayi ini ditemui di kawasan perumahan, tandas dan tempat pembuangan sampah. Okey, seterusnya kita pergi kepada hak penjagaan anak hasil zina. Siapakah yang layak untuk menjaga anak tersebut? Okey, bagi menjawab persoalan tersebut, Peguam Syar'i dan Konsultan Perundangan Islam Fahmi Ramli berkata, anak tidak sah taraf terbabit adalah hak milik mutlak wanita atau ibu yang mengandungkan anak terbabit. Menurutnya, lelaki atau bapa biologi tidak mempunyai apa-apa hak ke atas anak luar nikah yang dikandung pasangannya walaupun mereka telah berkahwin. Dari segi undang-undang dan hukum syarak, anak itu adalah 100% milik ibunya walaupun mungkin suami tersebut sebelum berkahwin dialah yang memberi benih yang menyebabkan wanita tersebut mengandung sebelum bernikah. Sekiranya anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan komariah selepas perkahwinan tersebut, lelaki itu tidak boleh dianggap sebagai bapa kepada anak tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang terakhir. Okey, akhir sekali daripada perbentangan kumpulan kami sebentar tadi, kami dapat merumuskan bahawa kesalahan berzina adalah kesalahan yang amat besar dosanya dan amat besar hukumannya maupun di dunia ataupun di akhirat kelak. Jadi menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk menegur dan menasihati sahabat-sahabat andai, keluarga-keluarga terdekat untuk tidak mendekati zina. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Jika yang baik daripada Allah SWT dan yang silap daripada kumpulan kami sendiri. Sekian, Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.